Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak yang sedang menonton di luar sana. Okey, hari ini kita bersama lagi dalam slot Kelantan Ikhlas untuk slot biologi bersama dengan cikgu iaitu Cikgu Nurdiana binti Jusoh daripada SMKA Naim Lilbanat Kota Baru Kelantan. Apa yang cikgu akan bincangkan pada hari ini adalah bagaimanakah teknik dan tip untuk kita cemerlang dalam kertas biologi SPM. Tentunya anak-anak sedang bersemangat untuk menghadapi peperiksaan yang bakal tiba tidak lama lagi. Untuk itu, marilah bersama-sama dengan cikgu untuk menghalusi apakah cara dan apakah kaedah yang wajar kita gunakan bagi mendapat markah yang tinggi. Baiklah, objektif kita pada hari ini adalah pelajar perlulah mengkonsepsikan semula apakah yang dikatakan homeostasis, iaitu satu proses untuk mengawal atur faktor-faktor di persekitaran dalam supaya sentiasa berada pada aras yang normal. Jadi, bagi menghuraikan pengawal aturan tersebut, cikgu akan bincangkan dengan lebih terperinci melalui contoh-contoh soalan struktur dan soalan esei bagi dua huraian kawal aturan iaitu dalam suhu badan dan juga aras glukosa darah. Mari kita lihat apakah contoh soalan yang pernah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM. Cikgu mulakan dengan satu contoh soalan SPM 2013 di mana diberikan struktur kulit manusia dalam dua situasi yang berbeza, iaitu situasi P dan situasi Q. Kalau anak-anak lihat sekarang ini, ada dua situasi yang menunjukkan keadaan yang sedikit berbeza pada keratan rentas kulit tersebut. Untuk itu, mari kita lihat semula apa yang pernah dipelajari sebelum ini berkenaan struktur kulit manusia. Cikgu yakin anak-anak dah lihat gambar rajah ini sejak daripada menengah rendah. Mungkin daripada tingkatan 2 lagi. Jadi, cuba kita lihat semula apakah struktur-struktur penting yang ada di dalam keratan rentas kulit manusia. Kalau kita perhatikan di sini adanya bulu roma. Kemudian adanya termoreseptor. Bila kita sebutkan termoreseptor, tentulah ianya merujuk kepada struktur yang boleh mengesan perubahan suhu badan. Sesuai dengan tajuk apa yang kita akan bincang hari ini, iaitu kawal aturan suhu badan manusia. Dan kita lihat juga adanya struktur kapilari darah. Yang peranannya juga telah anak-anak pelajari di dalam tajuk sistem peredaran darah. Darah juga mengangkut haba daripada dalam badan untuk disingkirkan keluar. Selain itu, ada juga struktur-struktur lain yang dikenali sebagai kelenjar sebum yang akan merembeskan sebum ataupun minyak, kelenjar peluh yang akan merembeskan peluh melalui liang peluhnya, dan juga ada satu lagi struktur yang tidak kurang pentingnya iaitu otot erector. Jadi, kalau kita lihat pada rajah ini, apakah sebenarnya yang ingin disoal dalam soalan? Kalau kita perhatikan, situasi P merujuk kepada keadaan di mana bulu romanya sedang menegak. Sedangkan pada situasi Q menunjukkan keadaan bulu romanya sedang condong ke arah kulit. Jadi tentu anak-anak dah dapat tafsirkan bahawa situasi P adalah pada keadaan panas. Situasi P ini adalah pada keadaan sejuk. Ini bukan panas tapi keadaan sejuk. SEJUK. Ini tentunya tentang keadaan sejuk. Dan apabila suhu mula meningkat, terutamanya pada keadaan panas, bulu roma mula condong ke arah kulit. Itu apa yang kita dapat tafsir daripada rajah. Jadi, soalan meminta pelajar untuk menamakan struktur R dan S. Ini adalah soalan yang beraras rendah. Pelajar hanya perlu memberi nama kepada struktur R dan S. Kalau kita lihat di sini, R-nya merujuk kepada satu struktur di mana terdapat
seolah-olah macam kilang, kemudian ada saluran yang akan merembeskan bahannya keluar. Jadi, apakah R? Apakah R? R adalah kelenjar peluh. Dan kalau kita lihat satu lagi, ada struktur S yang kalau kita perhatikan memegang bulu roma. Jadi, S ini merujuk kepada otot yang boleh menegakkan ataupun mencondongkan bulu roma pada permukaan kulit. Jadi, S adalah otot erector. Kalau kita lihat soalan B1, pun masih lagi soalan beraras rendah di mana arahannya adalah menyatakan. Nyatakan satu fungsi tisu adipos. Kalau kita lihat pada rajah sudah ada tisu adipos yang dilabelkan dengan siap-siap. Bermakna pelajar sangat dibantu oleh stimulus yang ada dalam soalan. Jadi, apakah fungsi tisu adipos? Sedangkan soalan tidak tanya pun dalam situasi P atau situasi Q. Jadi, ini adalah soalan secara umum. Jadi, apakah fungsi tisu adipos? Sangat mudah ya. Tisu adipos bertindak sebagai penebat haba. Jadi, kalau kita perhatikan soalan A dan soalan B adalah soalan aras pengetahuan. Sangat mudah. Jadi, kalau pelajar tak dapat juga nak skor soalan macam ini, tentulah satu kerugian besar sebab kita masih ada pelbagai aras soalan yang akan ditanyakan. Baiklah, kita sambung dengan soalan B2. Berdasarkan rajah, terangkan tindakan kapilari darah dalam mengawal atur suhu badan pada situasi P. Tadi kita dah tafsir bahawa situasi P adalah situasi dalam keadaan sejuk ataupun kedinginan. Dan soalan berkehendakkan pelajar menerangkan tindakan kapilari darah. Jadi, kapilari darah seperti mana yang cikgu sebut awal tadi, dia mengangkut haba bersama-sama dengan aliran darah. Jadi, pada waktu sejuk, adakah kita nak singkirkan haba tersebut ataupun kita nak simpan tenaga haba tersebut? Boleh fikir? So, tentulah pada waktu sejuk, kapilari darah ini perlu mengurangkan pembebasan haba daripada badan keluar daripada permukaan kulit. Jadi, apakah contoh jawapan yang dikehendaki dalam skema yang dicadangkan? Kalau kita lihat di sini, soalan hanya bertanyakan situasi P. Jadi, untuk menerangkan, menamakan situasi sejuk tidak diberi markah. Jadi, ada pelajar dia terus tulis situasi P. Pada situasi P, kapilari darah akan mengecut. Dan kita ada satu istilah yang sangat popular di kalangan pelajar-pelajar biologi, iaitu pemvasocerutan. Kalau anak-anak mudah ingat adalah vaso merujuk kepada blood vessel ataupun salur darah, iaitu kapilari darah. Dan perkataan cerut di sini merujuk kepada saiz ataupun diameter darahnya menjadi lebih kecil. Apabila pemvasocerutan berlaku, maka aliran darah, tadi cikgu dah sebut, darah mengalirkan haba. Jadi, apabila pengaliran darah ke kulit semakin berkurangan akibat saiznya yang makin mengecil, maka kuranglah haba yang akan terbebas daripada permukaan kulit secara sinaran. Nampak? Jadi, dengan itu, suhu badan dapat dikekalkan kepada aras normal. Tetapi, cikgu galakkan untuk poin 4 di sini, suhu badan yang rendah dapat ditingkatkan kepada aras normal. Sebab pelajar memang dapat faham bahawa situasi P adalah situasi dalam keadaan kedinginan. Tapi ingat ya anak-anak, ini soalan pada tahun 2013. Apabila kita didedahkan dengan soalan-soalan kebat, tentunya dia akan bagi satu situasi yang tidak lazim. Maksud tidak lazim, mungkin dia akan bagi dalam situasi yang berlainan. Contohnya, semasa bermain salji ataupun semasa meluncur salji. Jadi, pelajar boleh tafsirkan bahawa semasa meluncur salji tentunya suhu di persekitaran adalah rendah.
automatically suhu dalam badan akan menurun dengan sedikit. Apabila berlaku penurunan suhu, maka perlu ada peningkatan untuk mengembalikan suhu tadi kepada aras normal. Itu adalah bagaimana tindakan kapilari darah dan juga tisu adipos yang telah ditanya pada soalan A dan juga B. Diberi satu soalan aplikasi. Kalau lihat di sini, seorang lelaki bekerja di bawah panas matahari. Contohnya seorang buruh. Buruh binaan tentunya bekerja dalam keadaan yang panas. Mana ada buruh bekerja dalam keadaan suhu sejuk ya? Jadi terangkan bagaimana struktur R, struktur R, struktur S dan juga struktur T bertindak untuk mengekalkan suhu badan lelaki tersebut supaya kekal pada 37 darjah Celsius. Jadi jangan lupa pada rajah jangan lupa untuk contengkan nama-nama struktur R, S dan juga T supaya tidak ada sebarang kesilapan. Dan di sini kalau kita perhatikan, walaupun dia beri situasi seorang lelaki sedang bekerja, tentunya kita sebagai manusia dapat bayangkan bahawa situasi panas itu akan menghasilkan beberapa perubahan fisiologi kepada badan manusia. Agak-agak apakah penerangan untuk R semasa waktu panas? Ingat ya, bila kita menamakan struktur masih belum dapat markah sebab sudah disoal pada soalan awal. Jadi kita terus kepada tugasan soalan. Apakah penerangan untuk R ketika panas? Jadi kita terus sebut bahawa kelenjar peluh akan aktif mengeluarkan peluh. Mestilah kelenjar peluh merembeskan peluh. Kelenjar sebum merembeskan sebum. Bila sebut sahaja perkataan kelenjar, anak-anak kena ingat bahawa fungsi kelenjar adalah seperti mana sebuah kilang yang tugas utamanya adalah menghasilkan produk dengan kuantiti yang banyak. Jadi bila kelenjar peluh aktif, maka peluh akan dikeluarkan melalui liang-liang peluh. Jadi peluh yang tersejat boleh menarik haba pendam daripada bawah kulit. Oleh itu, suhu dapat dikurangkan. Ataupun, sebab tu bila kita berpeluh, sejatan peluh sebenarnya menghasilkan kesan penyejukan. Jadi, pelajar ini akan dapat 2 markah. Di sini dapat 2 markah. Begitu juga penerangan untuk S ketika panas. S adalah otot erector. Otot erector fungsinya adalah untuk memegang bulu roma. Jadi, kita dah nampak dalam gambar, bulu roma adalah condong ke arah permukaan kulit. Tapi disebabkan soalan bertanya tentang struktur otot erector, jadi otot erector perlu mengendur. Untuk ingatan anak-anak, sangat mudah bila kita jumpa perkataan otot. Tisu otot sama ada tisu otot rangka, otot kardiak ataupun otot licin. Keupayaan otot adalah sangat istimewa di mana ia boleh mengendur dan mengecut. Pada waktu panas, otot ini mengendur menyebabkan bulu roma akan ditarik dan condong ke arah permukaan kulit. Jadi penerangan seterusnya adalah berkenaan bulu roma, iaitu penerangan untuk T. Apakah penerangan untuk T pada waktu panas? Kalau kita lihat kesinambungan poin 2 untuk penerangan S akan membawa kepada penerangan untuk T. Di mana apabila T ataupun bulu roma condong ke kulit, maka lapisan udara yang terperangkap pada permukaan kulit adalah sangat nipis. Sebagaimana diketahui, udara merupakan penebat haba. Jadi bila nipis, tentunya penebatan haba akan berkurang. Ataupun kita boleh tuliskan sebagai kurang kesan penebat haba. Oleh itu, lebih banyak haba dapat disingkirkan daripada kulit. Ini satu soalan aplikasi. Cikgu nak tunjukkan satu lagi soalan aplikasi. Yang ini cikgu ubah suai daripada soalan SPM 2013. Di mana, kalau kita lihat di sini, tugasan soalannya adalah seorang remaja mengadu kulitnya kelihatan kering. Kalau kita perhati, kering di sini merujuk kepada tidak lembap. Kusam
ataupun yang diartikan sebagai tidak bermaya dan juga bersisik. Jadi soalannya, apakah nasihat yang boleh diberikan kepadanya? Okey, ini kita panggil soalan yang beraras tinggi di mana pelajar perlu berfikir apakah cadangan untuk diberikan kepada rakan ataupun remaja tersebut. Okey, jadi soalan-soalan yang disusun biasanya daripada aras pengetahuan meningkat kepada aras pemahaman, kepada analisis, sintesis dan penciptaan. Jadi ini lebih kepada penciptaan. Okey, jadi kalau kita lihat apakah cadangan ataupun nasihat yang boleh kita beri kepada remaja ini? Apa ya? Situasi ini sebenarnya sangat dekat dengan jiwa remaja, iaitu pelajar-pelajar sekalian. Okay, bila sebut remaja, dia memang alert dengan kulit. Okay, jadi cadangan yang sesuai dicadangkan adalah menambahkan kandungan vitamin. Tapi takkan nak tulis makan vitamin C. Itu tak sesuai. Okay, kebanyakan skema-skema SPM tidak menyarankan pengambilan suplemen sebagai jawapan utama. Jadi kita cadangkan sebarang cadangan alami seperti banyakkan makan sayur dan buah-buahan. Jadi ini adalah fakta. Fakta di sini merujuk kepada cadangan. Dan penerangannya merujuk kepada apakah yang kita nak terangkan tentang cadangan tersebut. Di mana apa penerangannya? Buah dan sayur mengandungi banyak vitamin C. Okay, atau boleh juga disebutkan banyak mengandungi vitamin E bagi mencegah kerosakan sel. Okay, sebab bila sel rosak, maka dia akan mula kering. Okay, kita boleh juga terima satu lagi pilihan jawapan, okay, memakai lotion ataupun pelembap. Okay, sebab apa? Ini cadangan, ingat ya, F ini merujuk kepada fakta ataupun cadangan. Tapi penerangan kepada fakta tersebut adalah juga berkait dengan vitamin. Okay, iaitu mengandungi vitamin untuk mengelak kerosakan dan juga kekeringan kulit. Okay, jadi cikgu harap tentang tajuk bagaimana suhu badan dikawal atur ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan kepada pelajar untuk memahami bagaimana cara menjawab soalan beraras pengetahuan, pemahaman, analisis dan juga sintesis. Okey, cikgu sambung lagi satu homeostasis, iaitu bagaimanakah badan kita boleh mengawal atur aras glukosa di dalam darah. Okey, cikgu akan juga gunakan soalan sampel SPM tahun-tahun yang lalu. Tapi sebelum itu, mari kita ulang kaji serba sedikit tentang proses kawal atur yang berlaku terhadap aras glukosa. Okey, cuba kita fikirkan. Apabila aras glukosa meningkat, adakah mungkin ia boleh dikekalkan kembali kepada aras normal? Okey, jawapannya iya. Kerana bagi seorang individu yang sihat, okay, akan ada organ yang mampu menghasilkan bahan iaitu hormon untuk merendahkan aras glukosa tersebut supaya kembali kepada aras normal. Oleh itu, kita terhindar daripada masalah kencing manis. Begitu juga dalam keadaan apabila glukosa berkurang. Jadi, apabila anak-anak bertemu dengan soalan meminta kawal atur ataupun bagaimana ia dikekalkan kepada aras normal, maka anak-anak kena terus bayangkan tentang konsep homeostasis. Jadi, mengkonsepsikan homeostasis adalah sangat penting dalam menjawab soalan-soalan homeostasis. Jadi, cikgu tunjukkan balik nota tentang pengetahuan lampau bagaimana aras glukosa dapat dikekalkan. Apabila aras glukosa meningkat, okay, contohnya, apabila selesai mengambil makanan, terutama sekali apabila selesai bersarapan, makan tengah hari ataupun makan malam. Okay, atau kalau di hospital, selalunya satu kaedah yang dijalankan oleh doktor ataupun jururawat di hospital adalah dengan memberikan minuman glukosa. Okay, supaya dia dapat detect apakah perubahan yang berlaku kepada aras glukosa dalam tempoh masa yang tertentu. Jadi, sebenarnya apabila aras glukosa meningkat, maka sel pankreas akan merembeskan sejenis hormon iaitu insulin. Okay, dan sel yang terlibat adalah sel-sel beta. Ingat ya, sel-sel beta.
Okey, sel beta merembeskan insulin terus ke dalam darah, maka ia akan diangkut menuju ke hati. Okey, glukosa berlebihan akan ditukar kepada glycogen dan glycogen akan disimpan di hati. Okey, di samping itu, glukosa juga akan ditukar kepada lipid seandainya glycogen di hati sudah penuh. Okey, satu lagi, glukosa juga akan digunakan untuk respirasi. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, keadaan yang berlaku ke atas glukosa yang berlebihan, iaitu berlebihan ditukar kepada glycogen, ditukar kepada lipid dan digunakan untuk respirasi bagi penghasilan tenaga ATP, maka sudah tentulah aras glukosa yang tinggi tadi akan direndahkan semula dan kembali normal. Jadi inilah yang dikatakan sebagai proses suap balik negatif. Okey, ingat ya, semua homeostasis berlaku mengikut mekanisme suap balik negatif, iaitu apabila sesuatu faktor meningkat, maka pembetulannya adalah akan direndahkan. Okay, jadi cuba fikir, apa pula berlaku sekiranya aras glukosa berkurangan? Tentunya ia akan dinaikkan supaya kembali kepada aras normal. Jadi ini cikgu tunjukkan, secara ringkasnya, kalau tadi aras glukosa meningkat menyebabkan sel beta merembes insulin, berlawanan dengan glukosa menurun, maka sel alfa, ingat ya, sel alfa juga pada pankreas akan merembeskan satu lagi hormon yang dikenali sebagai glukagon. Glukagon. Fungsinya berlawanan kepada insulin. Yang pertama, glycogen ditukar semula kepada glukosa. Yang kedua, lemak akan ditukar kepada asid lemak, kemudian dimetabolikkan kepada tenaga. Dengan cara itu, aras glukosa akan dinaikkan semula. Nampak kan? Di sinilah kita katakan suap balik negatif berlaku juga. Setiap kali sesuatu faktor yang normal telah berubah, ingat ya, apabila faktor normal berubah, maka pembetulan mesti berlaku secara suap balik negatif. Alright? Okey, ini adalah sebagai panduan ataupun nota ulang kaji. Jadi mari kita lihat soalan tentang kawal aturan aras gula. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada tahun-tahun lama ya. Kita mulakan satu contoh soalan esei menggunakan graf. Bagi cikgu, pelajar yang berhadapan dengan soalan graf selalu berfikiran bahawa soalan ini agak sukar. Tetapi seandainya kena dengan cara, maka soalan graf ini mampu menyumbang kepada penghasilan ataupun pencapaian markah maksimum. Sebab soalan graf hanya memerlukan pelajar mentafsir graf, kemudian memasukkan info-info tentang maklumat yang telah dipelajari berkaitan soalan yang diberi. Jadi cikgu bacakan soalan ini. Soalan berkenaan graf perubahan kepekatan glukosa di dalam darah. Bagi dua individu, iaitu individu X. Kalau kita perhati di sini, ada satu individu X dan satu lagi individu Y. Ini adalah aras glukosa. Dan diberikan juga aras insulin dalam individu Y dan juga individu X. Kalau kita perhatikan pattern graf, kelihatan kalau untuk individu Y meningkat, kemudian menurun tetapi tidak kepada asal. Sedangkan cikgu dah sebut tadi, dalam kawal aturan ia mesti direndahkan dan kembali kepada asal. Di sini kita sudah nampak ya bahawa dia tidak kembali kepada asal. Berbeza dengan individu X. Kalau kita lihat individu X bermula dengan aras yang rendah, meningkat dan seterusnya menurun tetapi kembali ke aras normal. Jadi di sini pun kita dah nampak bahawa individu X dan individu Y ini mempunyai tahap kesihatan yang berbeza. Kita lihat apakah soalannya. Dalam soalan sudah dinyatakan bahawa aras kepekatan glukosa normal adalah 0.009 gram per desimeter padu. Jadi kalau kita perhatikan pada graf di sini,
di sinilah aras normal. Okey, sebab tu cikgu dah sebut awal-awal tadi, individu Y dan individu X mempunyai dua tahap kesihatan yang berbeza. Okey, kita boleh detect di sini bahawa individu Y adalah sihat. Okey, ada dua sebab kenapa dia sihat. Yang pertama, pada awalnya memang sudah normal. Yang kedua, di akhir selepas 1 jam, arasnya kembali normal. Nampak? Kita tafsir graf. Sedangkan bagi individu X, pada awalnya lagi sudah melebihi aras normal. Okey, dan apabila diberi rawatan pengambilan glukosa, okay, ini ujian ya, ujian pengambilan glukosa, iaitu ujian meminum air glukos. Okay, maka terus meningkat dengan cepat dan menurun tetapi masih tidak dapat mencapai aras awal ataupun mencapai aras normal. Okay, jadi kita lihat apakah soalannya. Okay, dalam soalan ini, okay, ada pecahan kepada A1 yang merangkumi 4 markah, okay, di mana pelajar diminta meramalkan keadaan kesihatan individu X dan juga Y, okay, berserta dengan penerangan. Jadi kalau anak-anak perhati, ada 4 markah diperuntukkan bagi soalan A1 dan soalannya diarahkan untuk 2 individu. Jadi bagaimanakah anak-anak boleh menyusun atur jawapan supaya mencapai markah penuh? Okey, mudah ya. Okey, 4 markah kita bahagikan kepada 2 markah untuk individu X dan 2 markah untuk individu Y. Okey, dan bila minta terangkan, macam biasa perlu ada fakta daripada graf dan juga perlu ada penerangan. Dan di sini fakta kita adalah ramalkan. Okey, nanti kita akan lihat soalan dan juga jawapan yang lebih terperinci. Okey, soalan A2, okey, soalan ini berdasarkan graf. Pelajar diminta menghuraikan perubahan kepekatan glukosa dan juga kepekatan insulin bagi kedua-dua individu tersebut. Okey. Cuba lihat arahan di sini. Okey, arahannya adalah berdasarkan graf. Jadi, perlu lihat, berpandukan graf dan beri jawapan merujuk kepada apa yang ada di dalam graf. Ingat ya, bila kita nak dasarkan graf, perhatikan paksi dalam graf. Okay, setiap graf memiliki paksi X dan juga paksi Y. Hati-hati dengan tajuk pada setiap paksi supaya penerangan kita nanti tidak tersasar. Okey, cikgu akan tunjukkan satu sampel jawapan, satu cadangan skema jawapan yang dicadangkan. Okey, tentunya untuk pelajar-pelajar cemerlang, okey, jawapannya adalah terarah kepada skema. Okey, di sini kata tugasnya adalah meramal. Okey, dan juga satu lagi kata tugasnya adalah menerang. Okey, ingat ya, pembahagian 4 markah perlu diagihkan kepada individu X dan juga individu Y. Jadi kalau kita perhatikan di situ, seperti mana yang kita tafsir di awal graf, individu X adalah tidak sihat ataupun mengidap diabetes mellitus. Okey, nak sebut kencing manis pun diterima. Kenapa? Okey, nampak? Ini fakta ataupun yang ini adalah ramalan. Sebab tu bila kita perlu meramal dan menerang, ayat pertama kita cuba kita bagi ramalan. Kemudian kita terangkan kenapa kita bagi tahu bahawa dia menghidap diabetes mellitus. Okey. Okey, kerana kepekatan glukosanya meningkat dan hanya menurun sedikit sahaja. Ini kalau kita tengok daripada graf. Okay? Dan kita boleh juga sebut sebagai aras normalnya tidak pernah dicapai. Okay? Maknanya masih melebihi aras normal selepas jam pertama dan juga jam kedua. Okay? Jadi di sini kita akan cari mana-mana dua, mana-mana 2 poin untuk individu X. Begitu juga untuk ramalan bagi individu Y. Okey, individu Y adalah sihat. Okey, so kita dapat 1 markah untuk Y. Okey, kita meramal dahulu. Kemudian barulah kita terangkan apakah alasan kita kata bahawa Y adalah sihat. Okey, jadi alasannya seperti mana dalam graf, kepekatan glukosa meningkat selepas meminum larutan glukosa, kemudian menurun
Terusnya dikembalikan kepada aras normal. Okey, jadi di sini maksimum kita nak cari adalah 4 markah, tetapi syaratnya mesti menyebut tentang X dan tentang Y. Okey, ini adalah cadangan skema. Mari kita lihat apakah contoh jawapan pelajar. Okey. Ini adalah satu sampel jawapan pelajar. Okey, kalau kita perhati di sini, A, soalannya adalah ramalkan dan terangkan keadaan individu X dan individu Y. Jadi kalau kita perhati, X menghidap kencing manis dapat markah. Okey, di sini dapat 1 markah. Okey, dapat 1 markah untuk meramal. Penerangannya kerana aras glukosa adalah lebih tinggi berdasarkan graf. Okey, kalau kita perhatikan di sini, ayat ini agak tidak jelas. Berdasarkan graf. Adakah kita mengatakan seseorang itu menghidap kencing manis apabila grafnya didasarkan? Tentu tidak. Dia mesti lebih tinggi daripada aras normal. Okey, ini yang kita nak cari. Alasannya adalah sebab melebihi aras normal. Okey, dah diberi dalam soalan. Normalnya adalah 0.09. Okey, so di sini perkataan berdasarkan graf ini sudah mengganggu jawapan calon. Jadi kita tak akan bagi markah di sini ya. Okey, tengok individu Y. Jawapan untuk individu Y adalah sihat. Ya, betul. 1 markah. Kerana aras glukosa berdasarkan graf adalah meningkat kemudian mendata. Lagi sekali dia buat kesilapan kerana mendasarkan ataupun relatifkan kepada graf. Okey, sepatutnya perlu direlatifkan kepada kepekatan yang normal. Jadi pelajar ini hanya mendapat 2 markah daripada 4. Okey, mari kita lihat satu sampel lagi. Okey, kalau lihat ayatnya lebih pendek ya. Okey. Cuba kita lihat soalan ini. Sampel jawapan ini. Keadaan X tidak normal iaitu menghidap diabetes. Okey, di sini diabetes ini mendapat markah. Tetapi cikgu cadangkan untuk diabetes kita perlu letakkan yang lebih spesifik iaitu diabetes mellitus. Okay, sebagaimana yang dipelajari, ada 2 perkataan diabetes yang dikaitkan dengan penyakit iaitu, jangan lupa ya, kalau kencing manis, diabetes mellitus. Okay, untuk kencing manis, diabetes mellitus. Tapi untuk satu lagi, kita panggil diabetes insipidus, iaitu kencing yang cair dan juga kerap. Jadi yang berkait dengan aras gula dalam darah ialah diabetes mellitus. Jadi cubalah tuliskan jawapan yang lebih konkret. Okay, alasan untuk X. Aras glukosa darah individu X melebihi aras normal. Okay, ini je yang mudah. Tak perlu nak sebut berdasarkan graf. Okay, alasan. Okay, begitu juga dengan Y. Jawapan Y adalah sihat. Di sini pelajar ini mendapat 1 markah kerana alasannya adalah aras glukosa Y adalah normal. Okey, ini 1 markah. Jadi pelajar ini mampu mencapai markah 4 iaitu markah penuh. Okey, soalannya mudah, hanya meramal dan memberi 1 alasan. Okey, itu soalan A1 yang berjumlah 4 markah. Kita kembali kepada A2. Berdasarkan graf, ingat ya, tadi cikgu dah sebut, arahannya berdasarkan graf, pelajar diminta menghuraikan perubahan. Jadi, bila ada graf, kita mesti tafsir graf terlebih dahulu. Jadi, ayat yang cikgu tunjuk dalam warna merah ini menunjukkan bacaan ataupun tafsiran graf. Okay, jadi, P1 adalah merujuk kepada tafsiran graf. Okay, kalau kita ingat balik, grafnya adalah meningkat daripada berapa kepada berapa. Okay, semua ni daripada graf ya. Anak-anak boleh tengok ya. Meningkat daripada 0.09 kepada melebihi, tetapi menurun kembali kepada aras normal. Ini adalah untuk Y. Okay, jadi pelajar boleh susun. Sama ada nak jawab X dulu ataupun Y dulu. Tak ada masalah. Tapi cikgu cadangkan, okay, ini soalan esei. Apabila soalan eseinya berjumlah markah besar, 10 markah, susunkan jawapan-jawapan kepada paragraf ataupun perenggan yang kemas.
Okey, bermakna apabila dia tanya tentang dua individu, susunkan kepada dua paragraf, satu untuk individu Y, satu untuk individu X. Boleh? Okey. Jadi, alasan dan penerangannya adalah merujuk kepada apakah fakta yang telah dipelajari sebelum ini. Okey, kepekatan insulin dalam Y juga meningkat. Ini juga diambil daripada graf. Okey, ayat P1 dan P2 merujuk kepada graf. Okey, dan penerangannya adalah bermula dengan poin ketiga. Pankreas masih berfungsi dengan baik untuk merembeskan cukup insulin ataupun merembeskan insulin yang banyak. Okay, sebab kalau kita lihat graf, memang grafnya meningkat. Okay, jadi beri tugasan seterusnya, apakah insulin punya tugas? Insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Okay, ingat ya, perkataan berlebihan di sini penting. Kerana aras glukosa yang normal tidak perlu ditukarkan kepada glycogen. Okay, seandainya itu berlaku juga, akan mendatangkan masalah kepada aras gula dalam darah ataupun dikenali sebagai hypo. Okay, jadi kita pentingkan perkataan berlebihan di sini sekali lagi. Insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada glykogen. Dan glykogen ini akan disimpan di hati atau otot. Okay, maka aras glukosa menurun kembali kepada aras normal. Kalau anak-anak perhati, setiap susunan poin di sini yang dicadangkan dalam skema, semuanya menyusun ataupun menuruti. Okay, bagaimanakah kawal aturan berlaku mengikut mekanisme suap balik negatif. Okay, apabila meningkat, satu bahan dihasilkan, tukar kepada bahan lain, maka arasnya akan kembali normal. Okay, itu bagi Y. Maka di sini kita akan cari mana-mana 5 markah untuk individu Y. Apa pula penerangan untuk X? Sama macam tadi, kita dah susun dalam 2 paragraf. Paragraf yang kedua, kita mulakan dengan tafsiran graf. Okay. Dapatkan data daripada graf tersebut. Terus nyatakan tentang bacaan daripada paksi Y dan juga paksi X. Paksi Y-nya adalah kepekatan glukosa. Jadi kita baca kepekatan glukosa dalam darah meningkat daripada berapa kepada berapa. Boleh ambil daripada graf. Kemudian menurun sedikit selepas 1 jam. Ini juga directly from a graph. Betul? Okey. Begitu juga poin yang seterusnya. Ini juga kita dapat daripada graf. Iaitu berkenaan kepekatan insulin. Okey, melawan masa. Okey, jadi pada paksi X adalah jam ataupun masa. Jadi kalau kita dapati jawapan pelajar ada penerangan daripada graf tentang kepekatan glukosa, kepekatan insulin melawan masa, maka ia telah mendapat markah daripada mentafsir graf. Apakah penerangan daripada ayat-ayat ini? Okey, ini menunjukkan pankreas tidak berfungsi. Bila tidak berfungsi, kesan lanjutnya adalah insulin yang dirembeskan tidak cukup ataupun sedikit. Okay, sedikit insulin menyebabkan glukosa yang berlebihan tidak dapat ditukar kepada glykogen. Okay, dan bagi cikgu ada satu poin yang paling senang untuk pelajar dapat markah, ialah kalau tadi kembali kepada aras normal, sekarang disebabkan kekurangan insulin, maka tidak dapat dikembalikan ke aras normal ataupun kekal melebihi daripada aras normal. Okay, ini adalah cadangan jawapan. Untuk dapat 10 markah, perlu ada cadangan untuk Y dan juga untuk X. Okay, kita lihat pula apakah contoh jawapan pelajar. Adakah senang untuk dapat 10 markah ataupun adakah sukar? Okay. Ini cikgu tunjukkan balik graf tadi, okay, supaya kita dapat panduan adakah jawapan ini menepati kehendak skema ataupun tidak. Kepekatan glukosa individu X meningkat dari 0.13, okay, dimulakan dengan X, okay, meningkat dari 0.13 pada jam pertama kepada 0.2 gram per desimeter padu selepas meminum glukosa. Okay, nampak pelajar ini mentafsir graf.
Okey, di tafsir graf selepas pengambilan glukosa, arasnya meningkat daripada berapa? Okey, iaitu melebihi 0.12 okey, sehingga 0.2. Pandai, pelajar ini telah mentafsir graf. Okey, jadi di sini dia dapat markah yang pertama. Okey, dia dah dapat markah yang pertama dari segi mentafsir graf. Kemudian menurun menghampiri 0.16 gram per desimeter padu selepas 1 jam. Masih tafsir graf ya. Jadi cikgu akan kurungkan di sini. Ini untuk tafsiran graf yang pertama bagi individu X. Okey. Penerangannya. Glukosa berlebihan tidak ditukar kepada glycogen. Di sini juga dia dapat markah, okay, tapi dia tertinggal. Kenapa tak dapat? Adakah pankreasnya berfungsi ataupun tidak? Okay, jadi dia hanya dapat markah kesan daripada ketidakcukupan insulin. Okay, ini markah seterusnya. Okay, kepekatan insulin dalam individu X adalah lebih rendah berbanding Y. Okey. Di sinilah kita nampak sedikit kepincangan daripada jawapan pelajar. Kenapa tiba-tiba dia bandingkan dengan Y? Okey, sebab itu teknik untuk menjawab soalan bagi dua individu berbeza, kita kena asingkan satu paragraf untuk X dan satu paragraf untuk Y. Kenapa perlu bandingkan dengan Y? Tak perlu ya. Sepatutnya kepekatan insulin adalah rendah sahaja. Okey, adalah rendah. Tapi di sini selalunya kita terima untuk rendah ataupun tidak mencukupi. Okey, aras insulin X hanya meningkat sedikit sahaja selepas meminum air glukosa sehingga jam kedua. Perlu tak kita bagi markah? Okey. Di sinilah kita nampak ada ulangan. Okey, maka cikgu akan tulis, okey, sebab dia hanya sebut sebagai meningkat sedikit sahaja. Jadi di sini adalah repeat. Okey, repeat point di atas. Okey, aras insulin adalah rendah. Okey, maka untuk perenggan pertama, pelajar ini hanya mendapat 3 markah daripada 5. Okey. Jadi ingat ya, bila kita tafsirkan graf, tafsirkan betul-betul. Kaitkan dengan pengetahuan. Bagi individu Y, dia tafsir lagi graf di sini. Kepekatan glukosa meningkat daripada 0.09 kepada melebihi 0.12. Kalau kita lihat Y, meningkat daripada 0.09 melebihi 0.12, kemudian menurun kembali kepada normal. Okay, jadi di sini dia sudah dapat poin pertama untuk individu Y. Okey. Penerangannya, glukosa berlebihan dalam individu Y ditukar kepada glycogen oleh hormon insulin. Okey, dalam kes ini pelajar hanya dapat poin untuk glukosa berlebihan ditukar kepada glycogen. Untuk yang hormon insulin sepatutnya apa yang tertinggal? Di sinilah kepincangan lagi sekali kita lihat kepada jawapan pelajar ini. Okey, sepatutnya pankreas diselitkan dengan fungsi pankreas. Pankreas akan merembeskan hormon insulin yang mencukupi, maka barulah dapat menjalankan fungsi menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Ayat terakhirnya, Y menghasilkan insulin yang mencukupi. Barulah kita dapat di sini untuk mencukupi. Kita abaikan perkataan berbanding X. Jadi ingat ya anak-anak, bila kita perlu baca graf, tak perlu banding. Kecuali kalau memang soalan minta dibandingkan graf tentang individu X dan individu Y. Jadi perkataan berbanding hanya diperlukan kalau soalan minta perbezaan atau perbandingan. Okey. Satu lagi sampel terakhir. Individu X mempunyai kepekatan glukosa yang tinggi dalam darah sebelum meminum glukosa ataupun sebelum minuman glukosa diambil. Okey, pelajar ini mentafsir graf dengan ringkas. Okey, mempunyai kepekatan glukosa tinggi dalam darah sebelum. Okey, diambil daripada graf tapi tak sebut berapakah. Okey, berapakah bacaannya? Okey, pada jam berapa? Okey, kepekatan darahnya adalah glukosa darahnya adalah tinggi. Okey, belum dapat markah.
hormon insulin akan bertindak balas menurunkan aras glukosa kepada normal. Cuba lihat ayat ini. Nampak seperti tidak ada sebarang kecacatan. Okey, hormon insulin bertindak balas menurunkan aras glukosa kepada normal. Tetapi ini tidak menjawab tugasan soalan. Ini hanyalah pernyataan umum. Okey, kalau kita nak bagi pernyataan yang khusus untuk individu X, okey, perlu sebut hormon insulin tidak mencukupi untuk menurunkan aras glukosa. Okey, kemudian disambung lagi dengan insulin dihasilkan oleh X adalah sedikit. Di sini baru dapat markah. Okey, baru dapat markah. Maka kepekatan glukosa tidak dapat dikembalikan kepada aras normal. Ini adalah kesan daripada ketidakcukupan insulin. Maka masih dapat markah. Okey, ini menunjukkan individu X tidak sihat atau menghidap diabetes mellitus. Okey, tidak diberi markah kerana soalan ini telah ditanya pada bahagian A1. Okey, so cikgu akan tuliskan sebagai IR, iaitu tidak berkaitan. Okey, kita lihat individu Y. Individu Y mempunyai kepekatan insulin yang tinggi. Okey, kepekatan insulin yang tinggi merujuk kepada graf. Okey. Okey. Tapi kalau kita nak tafsir graf, ingat ya, bila kita tafsir graf, baca apakah pada paksi Y dan juga apakah pada paksi X. Di sini pelajar ini tidak mentafsir dengan jelas. Okay. Hanya menyatakan kepekatan insulin yang tinggi tapi tidak dinyatakan pada waktu bila. Okay. Jadi tidak cukup untuk diberi markah. Okay. Kemudian apabila individu Y mengambil glukosa secara berlebihan, maka insulin akan bertindak balas untuk mengembalikannya kepada aras normal. Okey, apabila mengambil glukosa berlebihan, okeylah, okey, maknanya dia minum air glukosa tu menyebabkan aras glukosanya berlebihan. Okey, maka kita terima di sini Y mengambil secara glukosa berlebihan, insulin mengembalikannya kepada aras normal. Yang ini hanya dapat markah yang terakhir, iaitu mengembalikan kepada aras normal. Ini ayat terakhir. Okey, poin yang terakhir tadi. Kerana insulin yang dihasilkan adalah mencukupi. Okey, di sini kita bagi markah untuk penerangan. Yang sini tak dapat markah untuk tafsir graf sebab tidak diberikan bila. Okey, tapi di bawah ini adalah penerangan untuk kenapa glukosa berlebihan dapat ditukarkan kepada glycogen. Oleh itu, individu Y adalah sihat. Okey, ini juga tidak diberi markah kerana ini adalah disoal dalam bahagian A pertama. Okey, ini adalah beberapa sampel jawapan bagi soalan A2. Cikgu nak tunjukkan satu soalan kebat. Okey, berkenaan kawal aturan gula juga. Okey, diberi satu situasi iaitu seorang pesakit, okey, yang menghidapi penyakit appendicitis disarankan untuk berpuasa selama 8 jam sebelum menghadapi ataupun menjalani pembedahan. Okey, soalannya, terangkan pengawal aturan aras gula sepanjang proses berpuasa. Okey, yang ini bila berpuasa bermakna aras glukosanya adalah rendah. Okey, jadi kalau tadi soalan cikgu bincangkan tentang aras glukosa tinggi selepas mengambil minuman glukosa, maka tentunya soalan ini adalah berlawanan kepada penerangan aras glukosa yang tinggi. Kerana apabila berpuasa, seseorang akan menahan diri daripada makan selama tempoh yang lama. Okey, jadi keadaan inilah yang kita katakan sebagai menyebabkan satu gerak balas untuk mengembalikan glukosa kepada aras yang lebih tinggi dan normal. Okay, jadi kalau kita perhatikan, okay, apabila berpuasa, kita mulakan dengan situasi di mana dia telah mengubah aras glukosa yang normal menjadi rendah. Okay, jadi perkataan rendah di sini penting. Okay, jadi kelompok sel alfa pada pankreas akan merembeskan hormon glukagon. Nampak dia berlawanan. Kalau insulin untuk glukosa tukar jadi glycogen. Sebaliknya, glukagon menukarkan glycogen kembali kepada glukosa.
Inilah yang dijalankan oleh pankreas dalam badan manusia yang sihat. Okay, selagi pankreas ini berfungsi, selagi itu dia mampu menghasilkan dua jenis hormon untuk mengawal atur glukosa. Jadi kalau kita lihat di sini, glukagon akan merangsang pula sel hati menukarkan glikogen kepada glukosa. Okay. Jadi satu lagi, lemak juga akan ditukarkan kepada asid lemak untuk penghasilan tenaga. Supaya apa? Apabila lemak diuraikan untuk menghasilkan tenaga, jadi ia telah boleh menjimatkan penggunaan glukosa bagi penghasilan tenaga. Oleh itu, aras glukosa dalam darah Encik Aiman kembali normal dan dia tidak menghadapi masalah hypoglycemia walaupun berpuasa. Istilah hypo di sini merujuk kepada aras glukosa yang rendah. Okey, jadi cikgu dah jelaskan beberapa contoh soalan termasuklah struktur dan esei untuk pelajar jawab. Okey, bagi cikgu, anak-anak tidak ada masalah untuk mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran biologi walaupun diwar-warkan bahawa sukar untuk dapat A. Okay, asalkan kena dengan cara menjawab, susun, fahami kehendak soalan, perhatikan apakah kata tugasnya dan aturkan jawapan kepada kehendak maksima markah yang telah diperuntukkan. Jadi, okay, cikgu harap sangat-sangat apa yang cikgu bentangkan hari ini dapat membantu pelajar-pelajar mencapai kejayaan cemerlang dalam SPM nanti. Ingat, okay, selagi kita ada masa, kita perlu berusaha. Seperti mana pepatah Arab sering berkata, man jadah wa jadah. Okay. Tidak ada yang tidak berjaya sekiranya dia berusaha dengan gigih. Jadi setakat itu sahaja cikgu ucapkan terima kasih dan semoga cemerlang dalam SPM. Ikhlas daripada cikgu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.